Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai kepada Dr. Najihah binti Abdul Muttalib selaku pensyarah bagi kursus penghayatan etika dan peradaban iaitu MPU 3132 pada tahun 1. Sekarang saya dan ahli kumpulan ingin membuat pembentangan kursus ini yang bertajuk Tahap Kebergantungan Rakyat Malaysia terhadap teknologi maklumat dan komunikasi semasa penularan COVID-19. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 11 orang termasuk saya sendiri. Antaranya ialah Adila Iliana binti Azman, Anis Hanani binti Khalifah, Muhammad Nur Afriza iaitu saya sendiri, Muhammad Haikal bin Sharif, Arini Permita Salam binti Iramni, Nurul Ain binti Buang, Ahmad Syahid bin Hashim, Nur Atikah binti Muhammad Hamdan, Nur Syam Azri bin Muhammad Syamsul Rizwan, Anis Liana binti Dolah, yang terakhir Nur Hazirah binti Ayub. Sekarang saya ingin menyatakan objektif kajian kami iaitu mengenal pasti peranan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pembentukan etika. Yang kedua, menghuraikan mengenai kesan penggunaan ICT terhadap etika masyarakat semasa penularan COVID-19. Dan yang terakhir, menjelaskan mengenai manfaat teknologi dan maklumat kepada pembentukan etika rakyat. Seterusnya, antara peranan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam pembentukan etika ialah melahirkan masyarakat negara ini yang sentiasa peka dengan perkembangan dan pergolakan dunia, di mana penyebaran maklumat membolehkan masyarakat negara tidak ketinggalan untuk mengikuti perkembangan di luar dan di dalam negara. Seterusnya, mengeratkan hubungan antara rakyat Malaysia, di mana maklumat, berita, ucapan dan pandangan dapat disalurkan agar rakyat dapat membuat keputusan yang rasional dalam kehidupan seharian. Selanjutnya, teknologi maklumat dan telekomunikasi dapat melahirkan pelajar yang celik IT, di mana kewujudan ICT dapat membantu dalam sistem pengajaran dan pembelajaran sekaligus mewujudkan sekolah bestari. Keempat, kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi juga mampu melahirkan tenaga kerja yang mahir dan produktif. Hal ini dikatakan demikian kerana semua kerja dapat dijalankan dengan cepat, tepat serta dengan kesilapan yang amat minimum. Yang terakhir sekali, ICT juga membentuk kepribadian masyarakat yang seimbang, di mana dengan kewujudan CCTV yang membolehkan pengawasan keselamatan sesuatu tempat diawasi, dan apabila berlaku kegiatan jenayah, ia dapat memberkas penjenayah dengan serta-merta. Seterusnya, berkenaan dengan kumpulan sasaran dalam kajian kami mengenai penggunaan ICT dalam pembentukan etika ketika penularan COVID-19, kami telah menyasarkan 3 golongan utama yang menggunakan kemudahan ICT di waktu pandemik, iaitu kumpulan pelajar, peniaga dan pekerja. Hal ini kerana ketika COVID-19, pelajar banyak bergantung kepada ICT untuk menjalani kelas dalam talian, manakala peniaga yang berniaga di atas talian dapat menerima banyak manfaat daripada kemudahan ICT yang ada. Dan bagi pekerja pula, mereka yang bekerja di dalam sektor ketiga yang terjejas dengan penularan COVID-19 terpaksa bergantung kepada ICT untuk mereka meneruskan pekerjaan mereka. Antara kepentingan video ini terhadap kumpulan sasaran penggunaan ICT dalam pembentukan etika ketika penularan COVID-19 adalah: bagi pelajar, ia memberikan pendedahan kepada pelajar bahawa ICT dapat memudahkan pelajar untuk memahami pelajaran mereka dan memberi pendedahan tentang kepentingan menjaga adab ketika menjalani kelas atas talian. Manakala, bagi peniaga pula, ia dapat memberi pendedahan kepada peniaga bahawa ICT mampu mendedahkan perniagaan mereka kepada orang luar tanpa membuka kedai semasa penularan COVID-19. Dan bagi mereka yang bekerja, ia dapat memberikan pendedahan tentang penggunaan ICT yang lebih efisien untuk menyiapkan kerja tanpa kepejabat, serta memberikan pendedahan kepada pekerja tentang kepentingan kerahsiaan maklumat syarikat daripada digodam.
Antara nilai adat etika yang ingin ditonjolkan di dalam video ini ialah yang pertama, melahirkan masyarakat yang inovatif. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan masyarakat telah menggunakan Facebook ataupun Shopee untuk meneruskan perniagaan mereka. Selain itu, masyarakat yang sentiasa peka dan produktif. Dengan hanya menggunakan email, seseorang individu itu dapat menghantar tugasan yang diberikan dengan cepat. Seterusnya, masyarakat yang mampu beradaptasi dengan kehidupan baru. Hal ini dapat dilihat apabila pelajar-pelajar telah mengikuti kelas secara atas talian ketika pandemik COVID-19 melanda di negara kita. Akhirnya, masyarakat yang mengikuti peredaran zaman. Masyarakat pada zaman sekarang banyak menggunakan teknologi ICT untuk pembelajaran maupun bidang pekerjaan. Manfaat teknologi dan maklumat kepada pembentukan etika rakyat. Pertama, perkongsian maklumat. Pelbagai maklumat dapat dikongsi dan diperolehi dengan hanya melalui internet tanpa dikenakan sebarang bayaran dan tidak mempunyai had masa. Maklumat yang diperolehi bukan sahaja dalam bentuk teks tetapi juga dalam bentuk grafik. Pelajar sesawah hanya perlu menaik untuk mendapatkan maklumat yang mereka inginkan, sama ada digunakan untuk pembelajaran, kajian ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kedua, alat komunikasi. Internet merupakan alat komunikasi amat mudah tanpa memerlukan kos yang tinggi. Hal ini kerana internet dapat menghubungkan masyarakat dalam negara bahkan ke selatan pelosok dunia. Penggunaan messenger seperti Yahoo, Skype, Gtalk dan Hotmail telah memudahkan lagi komunikasi antara pelbagai pihak dan penggunaannya amat meluas. Penggunaannya telah dipeningkatkan lagi dengan penggunaan suara dan video yang membolehkan kita berkomunikasi dengan menggunakan suara dan dapat melihat wajah masing-masing. Alat komunikasi ini juga amat berguna kepada syarikat-syarikat yang mempunyai cawangan di selatan dunia. Ketiga, mengurangkan kes jenayah. Penggunaan ICT dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan negara dengan mengurangkan kes jenayah. Ini kerana penggunaan akses internet membolehkan masyarakat melaporkan kes jenayah yang berlaku di kawasan kediaman mereka kepada pihak berkuasa. Penggunaan alat ICT seperti sistem televisyen litar tertutup CCTV di tempat-tempat sasaran penjenayah terutama di bank, pengantarabang dan pasar raya dapat digunakan untuk mengawasi keselamatan serta mengasah kegiatan jenayah yang berlaku di. Kelima, hiburan. Terdapat pelbagai bentuk hiburan boleh dinikmati hanya dengan melayari internet. Kita boleh menonton secara dalam talian dengan hanya melayari pelbagai laman web yang menyediakan perkhidmatan tersebut. Selain itu, terdapat juga permainan games yang boleh dimainkan secara dalam talian bersama-sama dengan gamer dari seluruh dunia. Melalui internet terdapat juga hiburan lain yang seperti mendengar muzik dan berinteraksi dengan kawan-kawan baru di alam maya. Oleh itu, tekanan yang dihadapi dapat dikurangkan dengan hiburan sebegini tanpa melampaui batas. Keenam, pendidikan secara dalam talian. Kewujudan ICT dapat membantu sistem pendidikan terutama ketika pandemik COVID-19. Terdapat banyak universiti yang telah menawarkan pendidikan secara jarak jauh yang memerlukan perkhidmatan internet. Pelajar tidak perlu menghadiri kuliah secara fizikal kerana kuliah dilakukan secara dalam talian dan pelajar hanya perlu mengaktifkan video conference untuk menghadiri kuliah. Mereka boleh mendengar kuliah tersebut secara berulang kali kerana pendidikan secara dalam talian boleh direkodkan, manakala nota serta keputusan peperiksaan juga boleh diperoleh secara dalam talian. Seterusnya, pelajar juga dapat memperoleh pelbagai maklumat seperti maklumat daripada internet untuk mengerjakan kerja atau projek-projek. Ini dapat melahirkan ramai masyarakat yang pintar dan cerdik IT. Ketujuh, promosi. Internet dijadikan alat untuk mengiklankan produk untuk sesebuah syarikat. Internet bukan sahaja murah, malah lebih berkesan kerana boleh diakses di seluruh dunia. Terdapat syarikat yang menawarkan program berkembar yang amat berkesan dan murah untuk mengiklankan produk sesebuah syarikat atau orang perseorangan. Ke-8, perkhidmatan. Segala urusan yang melibatkan pihak kerajaan maupun swasta menjadi lebih cepat dan cekap melalui kemajuan ICT. Oleh itu, banyak syarikat seperti syarikat perbankan, penerbangan, bas, hotel dan agensi pelancongan yang menawarkan perkhidmatan secara atas talian bagi memudahkan pengguna. Contohnya, CIMB Klik menawarkan perkhidmatan perbankan secara atas talian dan para pemegang akaun CIMB boleh menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan tanpa memerlukan cas yang berlebihan. Begitu juga dengan syarikat penerbangan, para pengguna boleh menempah tiket penerbangan secara atas talian pada bila-bila masa. Terdapat dua kesan penggunaan ICT terhadap etika masyarakat semasa penularan COVID-19, iaitu kesan negatif dan juga kesan positif. Kesan negatifnya ialah berlaku aktiviti perjudian, contohnya perjudian online. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Dan yang ketiga, berlakunya aktiviti pemalsuan maklumat, contohnya menyebarkan maklumat secara palsu melalui online. Dan kesan positifnya pula ialah memberi kemudahan dalam perniagaan secara atas talian, iaitu untuk memudahkan dan juga menambah baik kefahaman peniaga untuk mereka berinteraksi
dengan pelanggan secara atas talian. Dan yang kedua, membantu untuk mencari maklumat dan berinteraksi dengan orang ramai melalui internet. Contoh yang terdekat ialah pelajar menggunakan internet untuk mengikuti kelas dan pekerja-pekerja menggunakannya untuk perjumpaan mingguan.